Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Peluang terakhir untuk korang dapatkan bentuk badan raya untuk korang buang korang punya boroi sebelum hari raya ni dengan menyertai program Lemak Tulin Ramadan Edition batch yang terakhir yang akan bermula pada 28 bulan 4 ni, Rabu ni. Program selama 7 hari yang akan guide, yang akan ajar everything yang korang perlu buat dan korang perlu tahu cara-cara nak buang lemak, cara-cara nak kuruskan badan dan cara-cara nak buang korang punya boroi sebelum hari raya nanti. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, korang tak perlu beli apa-apa suplemen, korang tak perlu beli apa-apa ubat kurus. 100% natural dan semuanya korang boleh buat dari rumah saja. Metod yang kita gunakan juga ni takkan kacau korang punya rutin harian, takkan kacau korang punya masa bekerja. Maknanya sesiapa sahaja korang kerja apa pun sangat sesuai untuk sertai program Lemak Tulin. Alhamdulillah dah hampir 3,000 orang yang pernah menyertai program Lemak Tulin dan 100% success rate. So tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin Ramadan Edition. Kita dah nak mula Rabu ni. Korang takkan menyesal. Boleh klik link dekat bawah untuk join sekarang. Jom. Kau kena Sairul sejauh highway tu juga nanti. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ya, apa hal pula dengan bersetrika bagai? Selamat kembali ke dalam channel YouTube RH TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat-rakyat seantero Asia Tenggara, Rais Hamid. Check it out, come on yo. Yow. Sebagaimana yang aku selalu cakap dekat korang, okay, untuk dalam tentera dia ada beberapa elemen yang penting dalam membawa imej ataupun dalam memperagakan imej sebagai seorang tentera. Tak kisahlah dia ada banyak sudut. Sudut makan lah, sudut mengemas lah, sudut kilat kasut lah. Dan hari ni aku nak tunjuk dekat korang level ataupun standard cara seorang tentera mengstreka baju. Okey, ini mungkin ramai yang tak pernah cerita. Dalam tentera dia ada standard kalau kita nak streka baju. Okey, aku guna iron baju lah, senang. Antara standard-standard yang kita biasa tengok, okey, dia punya kekemasan streka tu rata, memang betul-betul licin, dan yang paling menjadi dia punya signature ataupun identity bagi seorang tentera, dia punya line streka tu. Kalau korang tengok line dia satu line je, tajam. Okey, sampai orang cakap ni kalau kena tangan, berdarah sebab terlampau tajam sangat. Same goes untuk baju dan juga seluar, dan especially kalau baju yang nak di-iron atau yang nak dipakai tu adalah pakaian nombor 3. Number 3, okey. Untuk Navy, untuk darat, untuk Air Force, dia ada pakaian nombor 3 diorang masing-masing. Yang itu yang paling kena ada side, ada tajam, kena kemas dan sebagainya. Sebab baju tu yang kita pakai hari-hari. Walaupun kita pakai hari-hari, tak semestinya baju tu dia tak boleh jadi cantik, dia tak boleh jadi perfect. Hari ni yang aku nak ajar korang dan aku akan tunjuk tips dekat korang. Yeah. So bolehlah lepas ni korang apply kepada yang bekerja pejabat, yang pakai baju kemeja, pakai seluar slack tu. Nanti bolehlah korang praktikan. Barulah orang tengok, ish, dia ni pergi kerja side baju tajam, side seluar tajam. Barulah orang nampak kita punya tahap kekemasan dan kejituan dalam berpakaian. Kalau dalam tentera ni, masing-masing everything semua kena buat sendiri. Walaupun kau laki ke, kau perempuan ke, ada yang macam aku laki takkan aku nak iron baju. Kena iron baju. Dan aku bersyukur sebab aku daripada kecil, daripada sekolah rendah lagi, memang parent aku dah mengajar aku untuk iron baju sendiri, lipat baju sendiri, basuh baju sendiri dan sebagainya. So bila masuk askar ni, aku hanya perlu tahu dia punya teknik-teknik yang lagi spesifik untuk nak iron baju standard tentera. Okey. So dekat sini aku ada baju, aku ada seluar. Yang ni bukanlah seluar dan baju askar sebab aku pun dah tak ada. Takkan aku dah berhenti askar aku masih simpan uniform, tak patut. Jadi inilah baju yang aku biasa pakai masa aku kerja dengan swasta, tapi dia punya kain dia, material dia lebih kurang sama. Kalau number 3 pun dia punya kemeja dia lengan pendek. Same goes tu, yang ni pun lengan pendek juga. Dan ni seluar slack lah.
Okay, so aku akan tunjuk dekat korang dia punya tips-tips rahsia-rahsia dia untuk mendapat kejituan dalam mensetrika baju. Yes. Right. Macam biasa, aku akan hentikan korang sekejap sebelum aku teruskan nak bagi korang tutorial ni. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, dekat bawah. Ini contoh rupa dia macam mana. Takut korang tak kenal pula butang subscribe tu, sebab kita sikit lagi nak capai 100k subscriber. Come on, sikit lagi guys. Okay, minta bantuan jasa baik korang semualah supaya memberi pemangkin kepada aku untuk come out dengan konten-konten yang dapat menghiburkan dan menceriakan rakyat-rakyat Malaysia semua. Ini dia bukannya mesti kena buat ikut cara aku, tapi inilah yang cara aku amalkan lepas aku dapat ilmu ni. Kalau korang nak tiru boleh, kalau korang nak olah balik dengan cara yang sendiri ikut kepala korang pun boleh, tiada masalah. Janji dia punya end result, dia punya hasil produk dia tu kita dapatlah. Antara baju dengan seluar, mana nak iron dulu? Okay, kalau aku lagi suka buat benda yang susah dulu, baru kita akan berpindah ke benda yang senang. Dan pada aku, antara baju dengan seluar, yang paling susah adalah seluar lah. Seluar yang lagi susah sebab dia punya ni panjang, tambah tinggi aku 178, lagilah panjang, kepala kotak. Tak masuk pula benda ni, mampus. Okay, cara dia adalah, okay, ini yang belum di-iron lah. Dekat mana line yang nak dibuat, macam mana nak setrika, ada celah mana, dekat permukaan yang mana. Okay, ini korang punya seluar. Okay, cara kita nak line bagi nampak dia punya kejituan dia adalah, yang ni dia punya benang jahitan dekat tepi seluar, kaki seluar tu kan. Okay, make sure, okay, aku tunjuk dekat sikit lah. Okay, aku ada satu kamera je hari ni. Ni kaki seluar. Okay, ini dia punya jahitan tepi. Jahitan tepi. So misi dia adalah kita nak bagi dia punya lipatan setrika tu dekat tengah-tengah ni. Okey, so nanti dia akan ada side dekat sini lah, panjang. Okey, sampailah dekat dia punya hujung ni. Itu adalah military standard lah. Cara nak dapat line yang betul-betul perfect dekat sini adalah dengan cara yang jahitan ni kan, jahitan ni dan jahitan sebelah dia, korang temukan dia. Okey, temukan dia. Nampak? Aku temukan dia dekat tengah-tengah. Nampak? Sini dan belakang dia. Ni. Nampak? Aku temukan dekat tengah-tengah. So, along the trousers, okey, sepanjang kaki seluar ni, korang make sure dia bertemu depan dan belakang, dan barulah korang mengironkan dia. Mula-mula iron je dulu macam biasa, dan korang kena pastikan dia tak jadi double line. Okey, bagi dia jadi satu line saja. Nampak? Seluar dia susah sebab dia panjang, and then iron board dia pula kecil. Cara aku, kita buat sikit-sikit. Kita iron yang mana yang boleh capai dulu. Okey, nampak? Kita boleh rasa kan kat sini dia punya tulang dia ni. Okey, tulang belakang dengan tulang depan dia sama. Kalau boleh setrika, ambillah setrika yang berkualiti. Jangan ambil setrika yang ada berkarat-karat dan sebagainya. Satgi kang, bila kita iron dia melekat-lekat pula, and then dia kotor. Okey, make sure korang punya permukaan iron bersih. Iron brand apa-apa pun boleh, tapi kalau nak lagi shock, bagi yang berat. Bila dah letak tu, make sure korang tekan sikit. Tekan sikit dekat ujung dia tu, bagi adalah macam dia punya, orang kata sketch dia lah, dia punya line dia tu. Okey, and then ambil iron, lalukan saja. Lalu yang ringan-ringan je, tak perlu nak tekan lagi. Okey, dia ada satu lagi proses di mana kita nak membuat dia ada line yang jitu. Lalukan saja dia punya permukaan ni, apa semua. Okey, make sure dia satu line. Okey, kita tak nak ada dua line. Itu yang biasa kalau ada cek perbarisan ke, cek parade ke apa ke, kalau tiba-tiba ada dua line tu, orang panggil ada highway dekat seluar kau. Highway juga, kau kena side roll sejauh highway tu juga nanti. Dia punya line tu sampai dekat badan seluar ni, bukan dekat sini je, sampai dekat hujung seluar. Ini dia punya tulang, yang ni dia punya tulang juga. So make sure dia sama juga, dan korang teruskan. Aku akan iron sebelah saja. Okey, nak tunjuk dekat korang beza dia nanti. Yang ni dekat ujung kaki, yang ni dekat dia punya pinggang. So korang kena iron sampai ke atas. Kita nak bagi line tu sampai dekat atas, kita tak nak line tu putus. Okey, barulah nampak dia punya kejituan dia. Alright.
So iron, make sure dekat kau punya zip ni pun iron sekali. Okey, dia dah ada line dah dekat situ. Line yang orang kata dia punya lakaran line saja. Ini line yang tak berapa nak jitu lagi. Okey, sama juga dekat bahagian punggung ni, sama juga. Dekat bahagian punggung tu pun nanti sama juga. Dia akan nampak satu line. Daripada bawah tu dia akan naik satu line sampai bertemu dekat atas. Itu yang orang kata memang paling cantik lah. Memang paling orang nampak, ush, inilah seluar askar. Okay. Make sure ada line. Okay. So yang ni yang aku dah setrika untuk sebelah saja. Okay, sebelah ni dia tak ada line. Okay, sebelah ni dia tak ada line. Korang boleh tengok kat sini, nampak sebelah ni dia tak ada line, sebelah ni dia ada line. Ini yang aku maksudkan ni, nampak satu line yang tajam. Tapi ini sebenarnya dia tak tajam sangat. Tapi ini adalah satu line yang tajam tu lah yang aku maksudkan tadi. Tengok dekat depan. Nampak dia punya line dia sampai atas. Sampai atas, okey. Kalau boleh tengok, nampak. Ini kalau kena jari ni luka di hati. Okey. So korang tengok sebelah kaki je aku iron. Okey, dan dia dapat line yang betul-betul jitu, line yang betul-betul straight. Dan ini yang paling susah. Sebab apa? Dia kena bengkok sikit. Sebab seluar ni panjang. So korang kena make sure panjang satu line. Tu yang susah tu. Sebab tu bagi aku seluar yang paling susah. Dan aku akan terus masuk dekat bab rahsia dia. Okey, rahsia dia dekat sini kita boleh pakai sebab kita pun tak naklah every time bila kita basuh baju je line tu hilang, kita nak buat balik line dia. Every time basuh baju line dia hilang. So kita tak nak. Tips dia adalah dekat sini. Mula-mula korang always kena basuh baju-baju korang. Okey, selain daripada apa nama tu? Pembasuh baju. Apa nama dia? Liquid detergent. Okey, di samping korang basuh baju dengan sabun basuh baju tu susah sangat. Korang kena juga masukkan pelembut fabrik ataupun softland lah biasa kita panggil. Sebab nak memudahkan kita iron satu dan nak bagi surface dia cantik. Kalau kita tak guna pelembut fabrik nanti susah nak iron, dan bila kita iron pun dia punya keronyok tu susah nak hilang. So korang kena pakai pelembut fabrik. Mostly dalam tentera bagi nak mengekalkan dia punya line dia dekat sini. Okey, line dia dekat sini nak bagi kekal, dia ada satu tips. Dia ada mazhab macam-macam, ada yang pakai kayu. Okey, masa aku diajar oleh sini aku, kau ajar sini aku ajar benda yang mengarut, benda yang susah. Okey, dia ajar kita kena lipat, okey, dekat dia punya line dia tu. Mana ke line dia tadi? Okey, dia punya line dia tu, kau ambil kayu, lepas tu kau press. Okey, kau ambil kayu macam bongkah kayu tu, kau kena press. Lama-lama barulah line dia kekal. Dia punya benang-benang tu akan patah. Ada juga yang ajar guna kiwi starch. Kiwi starch boleh guna, tak ada masalah, tapi kiwi starch tu akan membuatkan korang punya warna fabrik akan bertukar. Dan kiwi starch ni bau dia tak berapa nak cantik sangat. Bau dia kadang-kadang wangi, kadang-kadang boleh jadi hapak. Okey, dan juga kau punya kain seluar nanti akan jadi berjegang. Bila cromot dia susah nak patah balik ke bentuk yang asal lah. Kalau ikut tips aku, tips ni sebenarnya dia tak berapa nak bagus sangat juga, tapi kita dah tak ada option lain dah. Nak bagi kekal dia punya line tu supaya bila kita basuh baju tak adalah nak kena buat line every time kita nak iron baju. So korang boleh gunakan lilin. Nampak, lilin ni merupakan elemen yang penting dalam tentera. Kilat kasut pun pakai lilin, setrika baju pun pakai lilin. Okey, so aku akan tunjukkan cara dia. Tadi kita dah iron, kita dah dapat dia punya lakaran line dia tu, okey, lakaran kehidupan dia. So korang terbalikkan korang punya seluar ni, okey, dan dekat bahagian yang ada line tu korang bubuh sikit je lilin. Okey, tak perlu sampai tonyoh lilin sampai jadi macam krayon, tak perlu. Ambil lilin, just macam ni je dekat dia punya lipatan tu. Korang tak perlu sampai nampak dia punya color putih tu, tak perlu. Okey, nampak? Macam ni saja. Sikit saja. Tak perlu banyak-banyak. Lepas tu satu, aku minta dekat korang tolong jangan nak buat gila pakai krayon. Tu bodoh nama dia, serius. Okey, so kita dah settle di sini. Aku akan tunjuk sikit je, okey, sebab patutnya aku nak kena workout ni. Okey. Alright.
Tak perlu tekan pun. Kau sap macam kau seorang pelukis. Ha, nampak? Macam pelukis tak? Sebab benda ni lilin, dia akan kekal dekat sini. Dia akan kekal dalam tempoh jangka masa yang lama jugalah. Mungkin sampai baju kau lusuh, dia akan ada. Tapi kau buat sekali je. Jangan every time kau basuh baju, kau bubuh lilin. Kau basuh baju, kau bubuh lilin. Tak perlu. Basuh sekali je. Sebab lilin ni, selagi kau tak panaskan dia balik, dia tak akan hilang. Sebab kau basuh baju pun dengan air sejuk, insya-Allah dia akan ada lagi. So, kita panaskan balik. Sebab line tadi kita dah lukis kan. So, kita hanya perlu lalukan saja. Tak perlu tekan pun. Tekan sikit lah kot. Sebab nak bagi line dia lagi tajam. Inilah rahsia dia. Kalau korang nampak, tentera-tentera ni semua, okay, bila pakai baju semua side tajam-tajam. Okay, tapi bukan semua ikut cara akulah. Ada yang ikut cara lain, ada yang pakai Q-Starch dan sebagainya. Tapi nak yang paling padu, nak senang untuk korang nak basuh baju supaya dia tak hilang dia punya line ni, korang pakailah lilin. Padu. Okey. Siap. Sebelah je kita tunjuk. Okey, korang tengok line dia aku nak kena kangkang sikit. Kau tengok betapa tajamnya line dia. Okey, nampak? Kau tengok betapa tajam. Aduh. Sampai injet sikit aku punya jari. Kau tengok. All the way sampai bawah, nampak? Inilah yang dinamakan precision. Okey, gaya, mutu, keunggulan. Apa hal korang? Inilah dia, barulah korang pergi kerja, orang nampak satu line. Okey, bagi akulah, kalau orang yang pergi kerja, dia pakai seluar slack, nampak dua line tu macam hidup dia tak terurus. Bagi akulah, sebab aku dah biasa dengan pemakaian baju yang kemas dan sebagainya. So, korang nampak, ini adalah contoh untuk kita iron kita punya seluar. Baju lebih kurang juga, tapi dia ada juga elemen-elemen yang dipentingkan. Contohnya kalau macam seluar ni, obviously memang dia punya line lah. Line dia nak bagi straight, tajam dan sebagainya. Dan kalau baju pun sama juga, dia kena line straight dan sebagainya. Tapi dia ada beberapa elemen yang penting juga. Salah satu dia adalah collar kena pacak, collar kena tegang. Okey, dia tak boleh collar yang lembik. Okey, aku akan tunjuk contoh iron sebelah juga. Dia ada step dia lah. Contohnya macam seluar tadi, aku tunjuk step dia iron daripada kaki seluar sampai ke atas. Dan kalau baju pula, step yang biasa aku buat adalah mula-mula sekali kita setrika dulu benda-benda yang paling penting, iaitu tangan dan juga dia punya collar. Ini yang paling penting. So macam biasa juga, kita akan buat dulu line. Tengok, ini totally tak ada line Okey, sepatutnya line dia dekat atas bahu lah. Satu line. Tapi yang ni tak ada line lagi. Sama juga, korang tengok dia punya tulang jahitan dia dekat bawah ni, dekat ketiak ni, lipat dekat situ dan make sure dia parallel dengan ni. Bila dia lipat ni, so dia ambil yang paling hujung ni lah. Okey, paling hujung ni. Dan macam biasa, kita buat dulu dia punya lakaran kehidupan. Okey, so lakaran dia, yeah. Okay, terbaik, mantap. Yau, shit hard, yeah. Okay, so ingat belakang pun kena iron juga, jangan iron sebelah aja. Nanti lupa. Tak pasal-pasal sini kau tanya, kenapa sebelah aja yang ada iron? Korang ingat benda ni juga memang sangat sesuai diaplikasikan untuk orang-orang yang bekerja pakai kemeja dengan pakai seluar slack. Tunjuk sikit. Orang akan nampak dia punya perbezaan dia. Orang akan nampak, orang akan notice. Okey, selanjutnya kita iron dia punya collar. Ingat, collar yang paling penting juga sebab kita nak nampak dia terpacak di situ. Okey, kita nak nampak dia terpacak. So kita setrika dia punya collar. Dan seterusnya kita setrika dia punya belakang. Ini cara akulah, aku suka step dia. Kemudian kita iron yang belakang. Iron belakang tu sampailah dekat bahu yang atas ni. Itu pun kadang-kadang ramai orang terlupa juga. Nak iron yang bahagian belakang tu. Dan juga bahu pun ingat, kena iron juga bahagian bahu. So kita iron bahagian depan pula. Okey.
Dalam tentera ni orang akan tengok kau atas bawah. Okey, officer, pegawai-pegawai kanan, in-charge akan tengok kau dari atas sampailah ke bawah. Dia tak tengok seluar saja, dia tak tengok baju saja. So korang kena make sure dari hujung rambut sampai hujung kaki kena perfect. Alright. So aku dah pun iron sebelah saja. Ini yang tak iron, yang ni iron. Korang boleh tengok sendiri dia. Collar pacak dan masih kena pakai lilin juga kalau nak bagi dia punya side dia tu tajam dan dikekal. Okey, kalau macam baju ni side yang diperlukan hanyalah dekat sini saja. Dekat lengan sampai ke bawah saja. Ini yang ramai orang buat silap. Okey, line dia daripada sini sampai ke sini saja. Okey, daripada bahu sampai ke sini saja. Bahagian atas ni tak boleh ada line. Ada orang yang malas, dia buat macam ni, dia terus iron daripada collar ni sampai dekat ujung lengan dia. Itu tak boleh. Itu kalau dalam askar kena belasah tu sebab ada line. Okey, sebab dekat bahagian atas ni mana ada? Mana sepatutnya ada line. So jangan korang nak bina pula line dia lah. Jadi korang kena make sure korang punya lakaran kehidupan ataupun korang nak buat lilin ni, make sure dia punya line dia sampai dekat sini. Okey, nampak? Ini dia ada tunjuk. Inilah bahagian bahu. Jangan sampai bahu. Dia daripada sini ke bawah saja. Okey. So macam aku tunjuk tadi, dia light saja. Okey, light saja. Okey, dan satu lagi dekat bahagian collar. Sebab collar kita nak dia kekal. Kita nak dia pacak. So buat juga dekat collar. Okey, ingat lakaran saja, sketching, ingat gaya pegang dia. Nampak stroke dia tu, okey? So kita buat terbaik, okey? Korang boleh lah. Kalau yang geng-geng yang sekolah pun takkan nak harapkan mak dengan bapak juga yang iron korang punya baju, iron sendiri, tunjuk dekat mak dengan bapak, tengok baju saya standard tentera punya. Come on mak, check it out. So kita lipat balik, kita dah buat tadi dan kita iron. Okey. Kita iron dan juga okey, bahagian ni pun kita iron. Okey, make sure jangan ada double line, jangan ada highway pula dekat situ. Bagi dia satu line saja. Nampak? Okey. Dan kita touch up sikit. Sebab bahagian lain tadi kita dah iron dah. So tak payahlah kita nak iron lagi banyak kali. Kita touch up saja. Kalau korang nak pakai iron yang wap tu, itu tak berapa nak sesuai lah kalau dengan baju askar. Okey. Dia kena pakai iron yang ni juga. Okey. Dan korang boleh tengok sendiri dia punya kejituan side dekat kita punya tangan tu. Korang nampak? Nampak tajam. Ini nampak dia punya luka guys sebab terlampau tajam sangat. Okey, dan tengok dia punya line ni dia terputus sampai dekat sini saja. Dia tak naik sampai atas. Okey, macam aku cakap, dekat bahagian bahu ni tak sepatutnya ada line. So kita tak payah buat line. Okey, kita matikan dia dekat sini saja. Okey, dekat sampai dekat kita punya permulaan bahu ni saja. Dan inilah cara dia untuk dapatkan side yang tajam macam askar dengan hanya tambah satu elemen saja, iaitu lilin. Okey, tambah lilin saja dah boleh dapat kepaduan, kejituan dalam kita berpakaian. Itulah cara dia, standard askar nampak smart. Oh, dan juga satu lagi, nampak collar dia tegak bila kita pakai kan. Sekejap, aku butang sekejap. Nampak beza dia. Ini dia tegak. Dia tegak. Nampak tegak. Yang ni dia nampak lembik, nampak tak? Yang ni yang kita tak nak, nampak lembik. Yang ni dia keras. Ini yang kita nak. Okey. So itu saja aku punya tutorial untuk mensetrika baju. Okey, semoga menjadi info dan guideline yang berguna untuk korang-korang yang nak pakai baju lagi smart, lagi jitu, standard military. Yang askar wajiblah buat. Ini kepada yang awam, yang sekolah, bolehlah cuba aku punya tips. Okey, jangan lupa untuk share video ni sebab tips ni ramai yang tak tahu dan mungkin tak pernah tahu pun. Oh, ini cara dia nak buat line tajam dan sebagainya. Okey, jangan lupa sekiranya korang ada sebarang komen, please komen kat bawah. Nak tanya ke, nak tahu ke, ada elemen lain ke, ataupun ada yang lagi
ada skill yang lagi power daripada aku, silakan, okey, komen dekat bawah dan jangan lupa untuk tekan butang like, okey, dan please kita sikit lagi guys, come on lah, sikit lagi. Tolong aku dengan tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk notification video-video aku lepas ni. Okey, insya-Allah kita akan jumpa di lain masa. Selamat berpuasa, jagalah dosa dan pahala, jangan lupa SOP. Okey, kita macam naik balik lah. So kita jaga diri kita masing-masing, insya-Allah semua pun selamat. Assalamualaikum, jumpa next time. Bye bye.